perubahan alamat semasa latihan industri. Baik, perkara ini mungkin berlaku. Jadi kita ada sediakan kad perubahan alamat semasa latihan industri, baik perubahan alamat syarikat ataupun perubahan alamat anda menetap. Mungkin anda tidak duduk bersama dengan keluarga ketika latihan industri, anda bersama dengan kawan-kawan, ataupun syarikat memberikan tempat tinggal. Jadi anda boleh nyatakan kat situ di mana tempat anda duduk, tempat anda tinggal ketika latihan industri, ketika anda menjalani latihan industri lah. Jadi anda perlu lengkapkan, scan dan muat naik di link yang dimaklumkan. Nanti kita akan bagi link dan anda boleh scan kat situ dan upload lah, dan hantar kad perubahan alamat tu dengan segera. Okey, baik. Ini contoh kad perubahan alamat semasa latihan industri. Nyatakan kat situ. Perlu diisi sekiranya organisasi mengarahkan anda bertugas ke cawangan lain. Nanti kita akan detailkan kat sini. Okey. Bagaimana hendak memastikan jika anda perlu mengisi perubahan alamat tempat LI? Okey. Jika anda perlu bezakan, anda perlu tahu anda berada di lokasi LI, perubahan tu sementara waktu atau sehingga tamat LI. Selalunya wakil majikan ataupun penyelidik anda akan maklumkan pada anda sama ada anda diletakkan di cawangan, contoh macam tu, ataupun anda berada di satu lokasi untuk seketika. Maksudnya seminggu kat sini, minggu depan kat tempat lain, minggu depan kat tempat lain. Jadi situasi itu, jika anda faham, anda ada knowledge untuk mengisi sama ada perlu atau tidak mengisi kad perubahan alamat LI. Okey. Jika anda bekerja mengikut tempoh projek, selalu bertukar-tukar lokasi, tidak perlulah untuk mengisi kad perubahan alamat semasa LI. Contoh di sini, anda LI katalah di Kelang, anda LI di Kelang, anda LI di syarikat sivil dalam menurap jalan raya, menurap jalan raya. Okey. Jadi katalah pada minggu pertama anda projek di Kapar, minggu kedua anda projeknya di Shah Alam, minggu ketiga anda projek di katalah di Tanjung Karang macam ni. So anda LI di lokasi yang berbeza-beza, betul? Minggu ni dekat Shah Alam, minggu depan dekat Kapar, minggu ni kat sini. Tapi anda berada di pejabat yang sama, cuma projek anda berpindah-pindah. Untuk kes projek yang berpindah-pindah macam tu, tidak perlu mengisi kad perubahan alamat tempat LI, pasal pejabat anda masih di Kelang tu, cuma projek anda berpindah randah. Contoh lagi, anda LI di syarikat telekomunikasi dalam dan antara skop tugasnya adalah servis menara Celcom, menara Maxis macam tu. Contoh menara 4G ni lah. Jadi pada 2 minggu yang pertama anda berada di kawasan pejabat anda katalah di Shah Alam, tapi dapat job tu di Ipoh, 2 minggu kat Ipoh.
2 minggu lagi dekat Dungun, 2 minggu lagi dekat Johor pula. Ini kes ni pun tidak perlu tukar alamat. Okey, tidak perlu tukar alamat tempat LI, pasal pejabat masih lagi di Shah Alam, cuma jobnya tu di negeri-negeri lain, di tempat-tempat lain. Dan selesai job tu, selesai urusan anda servis di tempat di Ipoh ke, di Johor ke, macam di Johor Bahru tu, anda akan balik semula ke pejabat. Pejabat tidak berpindah pun. Okey, dalam situasi ini tidak perlu mengisi kad perubahan alamat. Mungkin anda bertanya, nanti macam mana kalau pensyarah pemantau nak observe anda? Okey, jika pemantauan hendak dijalankan, selalunya kita akan maklumkan 1 minggu atau 2 minggu lebih awal. Jadi pada ketika pensyarah pemantau nak datang memantau anda maklumkan pada penyelia, tidak perlu anda pergi ke site tu ataupun ke tempat lokasi anda bekerja. Anda berada di pejabat lah untuk dipantau. Jadi bila selesai pemantauan, anda boleh terus ke site semula. Macam tu. Okey. Sebenarnya kami di tempat, nanti kita akan lihat pensyarah dia ada fokus kawasan-kawasan yang perlu dipantau. Jadi dia mengikut alamat syarikat. Jadi untuk kes macam anda tadi tu, job walaupun di negeri lain, tapi pejabat masih sama dan job tu berpindah-pindah, bertukar-tukar mengikut minggu. Jadi tidak perlu mengisi kad pengesahan kad perubahan alamat tempat LI. Okey. Baik. Tapi jika kes syarikat dalam pembinaan LRT contoh, dan projek pembinaan LRT memakan masa yang sangat lama, sehingga kan daripada mula anda LI sehingga anda tamat LI, anda berada di satu kawasan dan anda menjalani latih industri di kawasan tu saja. Okey. Untuk situasi itu, anda perlu mengisi kad perubahan tempat LI. Contoh lagi, projek perumahan anda, syarikat, ibu pejabat, katalah syarikat tu ada banyak job pembinaan perumahan, tapi daripada mula anda latihan industri dan sehingga tamat, penilai anda maklumkan anda akan berada di site tu je. Katalah site tu berada di Pahang, contoh site berada di Kuantan, Pahang, untuk pembinaan rumah kondominium daripada mula tanah merah tu sampai siap, anda ditempatkan di sana. Jadi anda kena mengisi kad perubahan tempat LI, pasal daripada start anda LI sehingga tamat, anda berada di lokasi itu saja. Okey. Contoh lagi, dalam situasi anda LI di tempat di syarikat yang besar-besar, contoh TNB, Petronas. Okey, untuk situasinya TM semua pelajar yang mohon LI akan ditempatkan pada hari pertama di ibu pejabat, iaitu di Bangsar. Selepas lapor diri, dia tulis kat situ, anda kena ditempatkan ke Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur, ataupun anda perlu ditempatkan daripada Bangsar ditempatkan ke Petaling Jaya, ataupun daripada Bangsar ditempatkan ke Ipoh, katalah macam tu. Lapor dirinya di Bangsar, tapi anda ditempatkan di Ipoh, macam tu, ke Cawangan Ipoh, ke Cawangan Shah Alam, ke Cawangan ni, di bahagian ni. Dan daripada mula anda LI, maknanya setelah anda lapor diri tu, anda berada di cawangan tersebut.
sehingga tamat LI. Selalunya macam syarikat yang besar-besar, contoh macam TM, TNB, lapor diri di TMV HQ. Okey. Kemudian pada hari itu juga anda dimaklumkan penyelidik anda berada kata di Kuala Lumpur, ataupun penyelidik anda di tempat lain, di cawangan lain. Dan bila anda berjumpa dengan penyelidik anda maklumkan daripada mula anda lapor diri pada dia sehingga tamat anda berada di situ. Anda kena isi kad perubahan tempat LI. Okey. Saya harap jelas ketika mana perlu isi, ketika mana tak perlu isi. Perlu isi dengan tak perlu isi. Tengok situasi. Okey. Ramai pelajar merujuk dengan saya, bagaimana jika tak tukar? Apa jadi kalau anda katalah ditempatkan di cawangan tersebut dan anda tahu daripada mula tempat LI sehingga daripada mula hari pertama tu sampai tamat anda berada di cawangan tu, tapi anda tak isi kad perubahan, kad lapor diri, apa terjadi? Pensyarah pemantau akan pergi pada surat jawapan mula-mula tu. Surat jawapan tu di HQ, katalah HQ TM dekat Bangsa. Kami ke Bangsa lah. Rupanya Bangsa bagi tahu anda ke cawangan lain. Contoh anda ditempatkan ke cawangan Shah Alam, Kapar lah contoh, TM Kapar. So apa berlaku? Pensyarah Kapar akan dimaklumkan yang anda sebenarnya berada di Kapar. Jadi akan menambah beban kepada pensyarah Kapar. Tiba-tiba ada nama anda kat situ, dia kena pantau anda. Katakanlah dia kena memantau 20 orang pelajar, sekarang dah jadi 21 orang pelajar. So dia punya perancangan pensyarah untuk dia travel ke tempat-tempat dia nak lawati tu pun dah terjejas kat situ. Jadi kita sebaiknya anda janganlah menyusahkan orang, jangan menyusahkan pensyarah pemantau. Jika situasi anda ditempatkan di cawangan tu daripada mula sehingga tamat LI, anda tahu anda berada di situ saja, isi kad perubahan tempat LI. Jika situasinya anda berada di mengikut projek di satu kawasan, dalam satu waktu tertentu anda berubah, tak perlu isi. Okey. Saya harap anda faham.